Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makhrajal bahraini yaltaqiyan. Sadaqallahu azim. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan dapat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta kepada Allah hingga kita lebur tidak ada keakuan diri kita, dan kita rasakan ke seluruh kehidupan kita dan semua kehidupan ni adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah hendak ceritakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita dapat berkumpul dengan izinan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kita ini untuk duduk dalam majlis agungnya, majlis agung kekasihnya, dan juga kita ni sepanjang perjalanan kita datang jauh atau dekat semata-mata nak mengesakan Allah, nak mengagungkan Allah dalam diri kita. Maka sepanjang perjalanan jauh atau dekat kita, kiri kanan kita ini disambut ataupun dihormati oleh para malaikat. Itu mudah bagi Allah untuk kita ni diiringi oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni Allah suruh orang-orang yang nak pergi menuntut ilmu yang betul-betul nakkan mengesakan kepada Allah. Maka khas Allah Ta'ala hantar sepanjang perjalanan jauh atau dekat tu, Allah Ta'ala sambil disuruhkan tadi untuk merecikkan, malaikat terecikkan wangi-wangian bagi sesiapa dalam kereta kita ke apa, tetap kita ni sepanjang kanan dan kiri sentiasa mereka ni malaikat-malaikat mensemburkan, percikkan wangi-wangian untuk kita sampai ke sini, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikat, dan Allah suruh malaikat-malaikat yang elit-elit. Malaikat ni ada yang malaikat awam, ada malaikat elit. Ada gitu. Yang elit ni mana malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Malaikat-malaikat yang elit ni, muqarrabin ni. Yang malaikat yang Allah jadikan satu hari 70,000. Ada 70,000 itu yang baru Allah jadikan. So, malaikat ni dia belaga dia dengan dia, malaikat elit ni, dia belaga dia akan berikan nur dengan nur, percik jadi nur jadi malaikat lagi. Saya pernah tengok sendiri. Malaikat tu dia cahaya dia macam kristal bentuk, macam matahari. Mana matahari dia? Sebenarnya kaca aja. Kaca, tapi bila Allah lekatkan nur cahaya, dah terang sangat, tak nampaklah kaca tu. Jadi terlampau tadi terang malaikat tu tadi cahaya hingga kita tak nampak sebenarnya dia berbentuk seperti kaca yang jernih. Kalau berbentuk apa kepala manusia, badan dia tengoklah macam mana dia nak, Allah Taala nak tempa dia. Tapi dia belaga sama dia bukan pecah tau. Dia belaga sama dia terpercik. Dia percik macam kita batu api tu percik kan. Terpercik jadi cahaya tu jadi malaikat lagi. Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah dia dikatakan malaikat ni beranak, bukan.
Mana percikkan dia tu jadi macam Nur Muhammad. Percikkan tu jadi 124,000 para roh-roh para nabi. Percikkan tu, subhanallah. Percikkan tu untuk nyatalah, percikkan cahaya. Jadi nyatakan siapa tu? Allahu Nur Rusam. Allah memberi cahaya untuk tahu yang nyata, yang nyuluh tu siapa? Yang nyuluh tu siapa? Menyatakan Allah. Jadi percikkan tu pun walau setitik seperti bintang di langit kita nampak kecil, tapi tetap dia menyuluh, memberitahu nyata Allah tu yang jelas. Jadi yang kita lihat tu tadi matahari tu mana matahari dia tu? Matahari tu terang ke matahari? Matahari tidak terang, tapi sebenarnya sekalian alam ni terang. Mula-mula Allahu Nur sama Allah ni keliling kita, tak perlu pada matahari. Tak perlu ada matahari sebab mula-mula Allah jadikan nur dah keliling ni. Jadikan Nur Muhammad keliling sekalian alam ni, belum ada syurga, belum neraka, semua belum ada. Keliling kita sekalian alam ni adalah nur. Allahu Nurus Sama. Itu nak kena faham, itu makrifat kita. Itu makrifat kita. Kalau tidak nanti kita nampak benda tu kita tak nampak dia terjadi daripada nur. Jadi bukan kita nampak matahari tu, tetapi Allah lah yang menyuluh kita untuk kita tahu itu matahari. Jadi yang betul-betul cahaya yang betul-betul tu adalah Nur Muhammad lah. Tu pasal Nabi Muhammad dia tak ada bayang-bayang sebab dia lagi bercahaya daripada matahari. Jadi kita nak kena faham ni. Ini kalau kita tak faham, kita sangkutlah perhubungan makrifat kita. Ni alat makrifat mesti menggunakan cahaya Nur Muhammad untuk sampai kepada nur zat Allah Ta'ala. Kita sampai kita ingat kita tak suluh sebelum ilmu tu nur. Sekalian ilmu yang kita belajar sebelumnya adalah nur. Itu saya cakap perbezaan antara ilham dengan laduni. Laduni ni dia dah nur, dia dah mentaati. Tak ada keakuan diri, betul-betul Allah leburkan, baru layak dia dapat ilmu laduni. Maknanya suci, bersih, disucikan Allah. Perbezaan mukhlisin dengan mukhlisan ya Ustaz? Mukhlasin dengan mukhlisin. Lain. Yang ni tadi perlu dibersihkan. Mukhlisin ni. Untuk beragama perlu dibersihkan. Belum bersih lagi. Tapi yang satu lagi sebutan apa Ustaz tadi? Mukhlasin mana dah disucikan oleh Allah. Itu layak lah. Jadi fitrah kita lahir-lahir kan suci. Tapi kita tak menjaganya bila dah. Sebab apa? Masa kecil budak tu ada ke dia punya keakuan diri? Budak bola air. Budak mana ada keakuan diri? Macam lebah. Lebah dia tak ada keakuan diri. Maka tu Allah berkata, aku mewahyukan pada lebah. Sebab apa? Dia tak ada keakuan. Yang ada, Allah Ta'ala punya suruh pergi ambil saripati yang baik-baik. Bersarang pun tempat-tempat yang baik. Dia keluar pun madu yang baik-baik. Tak ada yang tak baik semuanya kan? Sebab dia dah disucikan oleh Allah. Jadi kita nak cari balik jalan kita ni, fitrah kita ni dah memang asal kita roh kita suci. Allah dah berasal daripada Nur Muhammad, suci dah. Tapi bila kita dah masukkan keakuan diri, dia bercampur. Walal talbisul haqqa bil, dia bercampur, tak boleh. Maka tu jalan dia kita kena buang keakuan diri tu. Jangan kita cerita yang lain-lain dulu. Ni kena buang dulu. Baru kita nampak. Itu yang ganggu kita semua tu tak ada masalah. Yang masalah besar kita lah. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata memang nafsu amarah ni suka kepada kepada keburukan. Jadi kalau jiwa orang ni dia tak kenal diri, tak kenal Allah, jiwa dia tu nafsu amarah, tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Nafsu dia kita akan tengok keluar perkataan-perkataan, penglihatan, pendengaran yang tak baik. Kerana Allah dah bagi tahu. Orang yang bersifat jiwa amarah ni suka kepada kepada keburuk, kita akan nampak. Tapi kalau orang yang bernafsu lawamah, nafsu yang disucikan oleh Allah, dia minta Allah sucikan dia, betul-betul bersungguh di jalan ni, nak buangkan dia, kan? Maknanya kita dah luluh, hati kita luluh dah
dah tak mampu apa-apa, dah tak berdaya apa, betul-betul kita serahkan diri kepada Allah. Allah akan berserta dengan kita. Aku akan suka duduk maknanya kepada jiwa yang gini, yang dah luluh hati dia, tak nak lain dah, dia nak aku je. Memang dia tahu pun dia tak punya apa-apa. Semua hidup ni Allah punya, penglihatan Allah punya. Dia faham betul lah sampai dia luluh, dah tak ada apa harapan dia, hanya Allah. Allah akan pastikan, janji Allah. Jadi kita nak pelajaran yang gitu dulu sebelum ambil ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita dah ambil yang lain bukan tak bagus. Jadi kita bersandar kepada ilmu. Kita tak sandar kepada yang ni tadi. Nak patah balik bukan senang. Dah orang dah banyak puji kita, kita hebat, kita PhD apa semua. Nak patah balik. Lagi berat nafsu kita nak ditundukkan. Tapi tak apalah, Imam Ghazali boleh. Imam Ghazali lagi hebat dulu. Satu dunia pergi cari dia, minta pendapat dia. Tapi dia boleh patah balik. Dia dapat guru adik dia. Jadi dia patah balik, dapat ilmu laduni. Sampai sekarang kita pakai kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Sampai sekarang. Sebab dia tak ada akuan diri. Kitab-kitab dia tak banyak, tapi orang membesar-besarkan kitab dia daripada 1 jadi 10, 10 jadi 100, dia pecah-pecahkan. Tu tadi. Hebatnya tadi. Umur dia tak panjang sangat. Kadang-kadang ada ulama penulis kitab, umur tak panjang sangat. Tulis kitab satu je. Tapi satu kitab dia tu, ulama-ulama semua pecahkan jadi banyak kitab. Tu tadi. Rasulullah ajar satu je bab niat. Tapi hari-hari kita kena pakai niat tu. Mesti niat kita tak ada keakuan diri. Lillahi ta'ala. Niat betul tanpa huruf, tanpa Rasulullah ajar tu je. Tapi semua hari-hari setiap waktu kita kena pakai satu tu hadis tu. Niat dia tu kan. Hebatnya tadi. Allah nak warafa'na laka dzik, nak naikkan nama. Jadi setiap diri kita semua ada sirullah. Setiap diri kita ni ada langsung kepada Allah. Sebab kita berasal dari percikan Nur Muhammad untuk menyatakan dia. Jadi tentu ada rahsia-rahsia Allah, sirullah dalam setiap diri kita. Special kita ni. Tapi sebabkan kita masih lagi ada keakuan diri, kita tak nampak apa special kita. Padahal Allah jadikan kita special. Allah tak kata jin, Allah tak kata makhluk dan malaikat special. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bagi tahu tu. Allah cakap pada semua malaikat, semua makhluk dia, insan, iaitu orang yang kenal diri, kenal Allah. Allah Ta'ala kata ahsani, sebaik-baik. Dari segi material, dari segi bentuk pun Allah dah jadikan kita ni bentuk yang paling cantik. Apalagi insan, peribadi yang dalam ada rahsia Allah dalam diri kita. Bentuk kita pun, kita tengok mata kita. Ada kelopak bila hujan, dia ada wiper tu. Bila hujan, main bola kalau tak ada ni macam mana? Berhenti main bola kan? Telinga kita macam ni. Hujan. Tak masuk air dalam telinga, masuk tak kalau hujan? Tak masuk. Mana ada masuk? Kalau telinga terbuka macam ni, macam mana? Cantik je jadikan wajah kita tadi kan. Dengan hidung, dengan mulut. Cantik. Sebab nanti jangan pula terperanjat. Allah Ta'ala kata, aku jadikan Adam daripada citra aku. Kita nanti ingat, Allah ni bentuk Allah, manusia lah. Dia hampir pada situ. Sebab Allah nak terjadikan af'al dia manusia lah nombor satu yang daripada citra dia. Ke ada reka bentuk daripada lain? Manusia ni diciptakan daripada reka bentuk siapa? Citra siapa? Allah. Lepas tu dia suruh malaikat ambil tanah tu, ambil tanah syurga, ambil tanah Masjidil Haram, ambil tanah Masjid Aqsa, tanah yang elok-elok, adun dengan air ma'ulayat, air yang suci lagi, yang sangat suci, air Allah Ta'ala yang telah berzikir, yang telah diislamkan oleh Nur Muhammad. Tanah yang telah diislamkan oleh Nur Muhammad. Tanah ni dah diislamkan oleh Nur Muhammad. Dulu kalau tidak bumi ni nak bergoyang-goyang.
Bila Nur Muhammad datang, malu dia. Nur Muhammad, asyhadu alla, aku mengucap engkau lah pesuruh Allah. Terus dia diam bumi ni. Kalau tidak, bergoyang. Angin kalau lagi teruk lah angin. Sombong dia, riak semua angin. Dia datang Nur Muhammad Islam kan, dia dah Islam kan, minta maaf. Aku tahu aku asal daripada engkau Nur Muhammad. Terus dia tak ada. Kalau tidak, ribut aja panjang. Nampak? Semua makhluk Allah yang Allah nak jadikan telah diislamkan oleh Nur Muhammad sallallahu. Sebab semuanya terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya. Jadi kita lebih-lebih lagi yang terlebih mulia sebab terjadi kita daripada, kita harapkan terjadi daripada roh kita daripada dada Nur Muhammad. Itu jadi wali-wali Allah, orang mukmin. Para nabi daripada titik-titik peluh Nur Muhammad tu tadi, cahaya tu tadi. Dan malaikat-malaikat tu lagi mulia lah, belah atas. Belah atas tu mulia. Tapi pusat ke bawah, itu jin ke apa, semua belah bawah Nur Muhammad terjadi. Tu tadi. So kalau kita bacalah hikayat cerita tentang Nur Muhammad ni, ya Allah, itu tempat makrifat kita. Ini puak-puak ada yang tak betul ni, dia kata ni mana ada Rasulullah, dia tak faham. Dia tahu Muhammad tu yang zahir. Dia tak tahu Muhammad tu ada batin dia. Dia tak tahu Muhammad tu ada awal. Bukan Muhammad yang 1400 tahun tu. Yang awal tu adalah Nur Muhammad. Dia tak faham. Awal, akhir, zahir. Kita pun ada awal. Awal kita alam roh. Kan? Zahir kita tubuh lah. Akhir kita tubuh kita. Batin kita adalah roh. Jadi kita pun ada awal, ada akhir, zahir dan batin tu. Allah bagi tahu nak nyatakan dia tu awal, akhir, zahir, batin. Allah nyatakan kita huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menyatakan, maknanya semuanya kepandaian Allah, kepandaian alim ni kepandaian. Hikmah, hakim kepandaian Allah, hakim. Tu. Irfan pun kepandaian Allah, kepandaian Allah. Jadi Allah tu pandai dia ciptakan kita ni, daripada kepandaian Allah ciptakan kita. Tentu kita ni, malaikat pun kagum, belum masuk roh lagi Adam. Malaikat tawaf dekat Adam, patung baru tu. Belum masuk lagi roh. Hebat, tak adil ciptaan yang baru tu tadi. Jadi begitulah maknanya kita ni mulia bila kita betul-betul kenal diri, kenal Allah. Mulianya kita. Bagi jagalah kemuliaan, jagalah kesucian yang Allah dah berikan. Dengan tak ada keakuan diri. Kita ni sendiri pun bentuk kita jangan bangga. Bentuk kita dibentukkan Allah. Kita tak ada bentuk. Tapi Allah membentukkan diri kita. Alhamdulillah, bersyukur kita. Bentuk kita pun dah dimuliakan oleh Allah. Tak ada siapa boleh. Dalam perut ibu kita, Allah musawwiru, membentukkan. Mana dia nak dijadikan telinga dulu ke, nak jadi hidung, nak jadi kepala, nak jadi badan. Semua Allah yang tahu menciptakan, memproses tadi. Manusia tak tahu. Kita lahir macam ni bentuk. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dia lah, jangan lagi pandang yang lain ada lagi. Semuanya Allah SWT. Sehingga kan iblis tadi pun berasal daripada Nur Muhammad di bahagian telapak kaki belah kiri, bawah pijak. Jadi roh iblis. Tu tadi. Daripada situ je keluarlah setan-setan tu semua angkatan-angkatan. Beranak pinak. Dan iblis ni ada beranak pinak. Jin pun ada beranak pinak. Lebih banyak jin daripada manusia. Maka tu dikatakan jin dulu. Dia aku tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada dia, pun beribadah kepada Allah. Jin. Pernah lihat jin? Kita tahu manusia je, kita sebut jin tu, tapi kita tak kenal jin, benar tak? Kenapa kita kena tahulah makhluk-makhluk Allah tu. Dia lebih dahulu. Sebelum Adam, jin ada dulu. Itu maknanya dia. Tapi kalau kita belajar Nur Muhammad, maknanya Nur Muhammad dululah. Tak? Itu tadi. Tapi kalau kita belajar kepada Adam, jin ada dulu. Tadi.
Alhamdulillah. Sikit demi sikit Allah bukakan. Nanti kalau ada lagi pertukaran persoalan, boleh kita boleh kita muzakarahkan, kita muzakarahkan. Sekarang ni kita bukakan mukasyafah ghaib. Allah bukakan pada kita yang tak tahu apa benda ni. Saya pun tak tahu benda. Tapi bila kita minta pada Allah, nanti Allah bukakan, datang pertanyaan-pertanyaan, perkongsian-perkongsian, terbuka lah nanti. Allah bukakan. Yang kita ni fakir, tak punya apa-apa. Sama-sama. Jadi saya lebih suka nanti pertukaran muzakarah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang datang daripada Allah untuk kita, yang nak jawab pun Allah juga. Jadi saya lebih suka begitu. Supaya kita boleh tukar-tukar. Semua sirullah tu ada pada diri kita, dapat tukar-tukar, kita kongsikan. Itu sebenarnya. Kita kongsikan kepada semua pendengar-pendengar YouTube untuk nak jalan, nak ngesakan Allah. InsyaAllah. Saya kata cukup itu dulu. Sambung untuk ada pertukaran Ustaz Auza'i, pencerahan seratif. Tak apa. Saya dah beritahu, siapkan. Sambil bentuk yang kita dah rasakan, kita nak tukar berkongsi, dan juga ada persoalan nak jawab pun dia juga, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang mana dengan hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, maka Allah SWT mengumpulkan kita lagi di dalam majlis mentauhidkan Allah SWT, majlis mengesahkan Allah SWT, majlis kita nak keluarkan kebesaran, keluarkan keakuan diri kita, nak leburkan, nak hancurkan keakuan diri kita, nak nafikan keakuan diri kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak masukkan Allah SWT saja yang ada, yang maha berkuasa, yang mempunyai kudrat sepenuhnya. Jadi Alhamdulillah, Ustaz kata tadi Allah SWT ciptakan kita manusia ni dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Masya Allah, kejadian yang sangat, ciptaan yang sangat baik, sangat utama daripada ciptaan-ciptaan lain. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT yang mana kita nak lahirkan juga keagungan Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Kita nak usahakan supaya kita utamakan Allah SWT daripada diri kita dan sekalian makhluk. Jadi Masya Allah, itulah sedikit pada malam ni. InsyaAllah kita sama-sama ingat peringati, dan juga kita tambahkan lagi daripada sahabat-sahabat semua peringatan-peringatan itu, sama-sama kita nasihat menasihati insyaAllah. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat hadir pada malam ini dan bersama dengan jemaah-jemaah yang dahagakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana saya nampak dalam diri saya, alhamdulillah, setiap kali dulu kalau berdoa ni, kita selalu doa pasal dunia. Kita nak benda dunia, kita nak benda yang kita nampak dekat dunia ni lah.
Yang jadi sekarang ni kat Syed, selalu Syed kalau berdoa tu, kita minta, Ya Allah, Engkau tariklah qalbuku dan ruhaniku supaya aku dapat mengenal dengan Engkau, Ya Allah. Yang tu selalu kita selalu sebut, Alhamdulillah lah, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Kalau kita lihat ciptaan Allah ni, semuanya ada tertib. Apa maksud tertib? Maksud tertib ni dia punya, kalau dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai flow, ataupun dia punya susur galur, ataupun dia punya sistem, ataupun dia punya asbab musabab dia. Jadi kalau di dalam dunia barat, mereka ini menjadikan dua teori akan kewujudan alam ni. Yang pertama dia ialah the theory of Big Bang. Alam ini terbentuk dengan satu letupan daripada Big Bang membentuk satu ruang gelap yang membentuk bumi. Lama kelamaan terjadilah bumi beberapa bilion tahun yang dulu. Jadi asal usul ini mereka kata ialah Big Bang. Itu yang kita belajar di sains, di TV National Geographic. Kemudian yang kedua, teori Darwinism. Itulah teori of everything di dalam dunia barat. Jadi dalam dunia Islam mana? Dalam dunia Islam mana? Jadi puak-puak yang ahli agama ni, yang hanya bersandarkan kepada zahir nas Al-Quran dan hadis, mereka tercari-cari apakah theory of everything dalam dunia Islam. Theory of everything dalam dunia Islam ini hanya ada di dalam ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa dia? Theory of Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam dunia hadis disebutkan bahawa benda ini hadis maudhu', hadis dhaif, hadis palsu, hadis itulah itu, pakar-pakar hadis konon-kononnya berkata begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita ilham, nak jawab mudah ya. Dia kata kalau tengok kan serban Nabi Muhammad pun hadis dhaif juga. Tak ada pakar-pakar hadis ni kaji pasal hadis Nabi tentang serban Nabi Muhammad. Bila cek hadis tak kuat. Tak ada hadis yang betul-betul bilangan yang cukup, yang kuat berkenaan dengan wujudnya Nabi Muhammad pakai serban. Okay, fine, tak apa. Tiba-tiba di museum Topkapi di Turki ada serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamah. Allahumma salli. Itu apa dia? Yang tu apa dia? Jadi cerita dia cakap
kampung aja. Zaman dulu ni semua orang Arab pakai serban. Tak ada orang Arab tak pakai serban. Jadi tak ada lah hadis pasal serban. Kita orang kampung, gembala kambing pun reti fikir. Tak payah ada hadis. Tak payah ada PhD dalam bidang hadis pun. Nak cari hadis pasal Nabi pasal pakai serban, semua hadis daif, kata ahli hadis pada hari ini lah. Semua kita katakan orang Arab, semua pakai serban. Tak ada seorang pun orang Arab tak pakai serban. Jadi tak payahlah hadis. Semua orang tahu dah. Kan? Nampak tak? Simple je benda cerita. Tak cerita pasal Nur Muhammad ni. Jadi cerita pasal Nur Muhammad ni, semua orang tahu, semua ada nur. Apa ni, Adam ada nur, Pak Lang ada nur, Syahid ada nur, Ahmad ada nur, Bang Mat, Pak Mat ada nur, Abang Kamal ada nur, Abang apa ni Mazri ada nur, Bang I ada nur, Haji Latif ada nur, Amjad ada nur, Arif ada nur, Anas ada nur, Habib ada nur, Toha ada nur, Muhammad ada nur. Semua ada nur. Tiba-tiba Nur Muhammad tak ada. Mai ikut mana? Tiba-tiba mai tetamu daripada Maghribi cerita pasal Nur Muhammad. Oh, sesat. Jangan percaya cakap dia, ini skamer. La haula wala quwata illa billah. Habis tu hang tak ada nur. Cuba tanya depa. Hang tu yang cakap tu tak ada nur ke? Tentulah ada. Okey, Nur Muhammad sama dengan nur kita ke? Dah tentulah lain. Dia kekasih Allah. Daripada nur dia lah dijadikan seluruh makhluk yang lain. Mai pakar hadis kata, menurut ilmu hadis, makhluk pertama yang dijadikan ialah qalam. Lepas tu bila kita dengar ceramah Ustaz Aziz, kita pening lah. Yang ni lagu mana pula ni? Pakar hadis kata makhluk pertama al-qalam. Qalam betul bertentangan kot. Yang ni kata, guru-guru arif billah kata makhluk yang pertama dijadikan ialah Nur Muhammad. Lagu mana nak meleraikan kita punya akal yang di sini ni? Saya nak selit sikit lah. Muhammad tu bukan makhluk. Nur Muhammad bukan makhluk. Tahu. Dia lain, yang lain semua makhluk. Tapi Nur Muhammad bukan makhluk. Itu yang kita jangan. Itulah perkataan saya yang seterusnya. Sebenarnya Nur Muhammad itu bukan makhluk. Apa tu? Dia Tuhan ke? Saya nak tanya. Al-Quran tu makhluk ke? Al-Quran tu Tuhan ke? Jawapan dia. Al-Quran tu Tuhan ke? Al-Quran tu makhluk ke? Dalam akidah kita dah settle bab ni. Al-Quran Tuhan ke makhluk? Ni senang je. Kalau siapa mengaji sifat 20 dah selesai. Al-Quran tu qadim. Al-Quran laisa hadithan. Al-Quran tu bukan baharu. Dia kalamullah yang qadim. Apa tu Al-Quran makhluk ke? Dia dah pening dah. Sebab tak mengaji sifat 20 jadi pening. Quran ini kalamullah yang qadim, dan qadim itu qadim sughra. Apa lagi qadim sughra? Roh. Kita ni bila mati, roh kita keluar dah tak mati dah. Tu bukti roh kita ni qadim sughra. Qadim sughra ni maksudnya qadim kecil. Qadim kubra tu zat Allah yang Maha Agung. Apa bukti kata lagu ni? Buktinya bila kita mati, roh kita keluar, itu roh kita tu qadim, tapi bukan qadim tu Tuhan. Qadim sughra. Dia kerana dia adalah nur. Nur nak mati lagi lagu mana? Nampak tak? Jadi sebenarnya Allahumma salli ala Nur Muhammad itu bukan makhluk. Jadi yang pakar-pakar hadis kata makhluk yang pertama diciptakan adalah qalam, benar. Dan para arif billah berkata yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad pun benar. Macam tu cerita dia. Allah SWT. Nampak tak?
penghuraian itu bila kita hadir dalam majlis yang barakah ini, penghuraian tu jadi melegakan hati kita. Kalau tidak, kita pening sorang-sorang tu tengok, apa ni? Saya nak sebut nama orang-orang tu, tapi kalau saya sebut nama takut mencemarkan majlis kita yang mulia. Tapi yang senyum-senyum tu tahu siapa dia yang sebut ni. Sebab semua orang duk main TikTok, semua orang duk main Facebook, semua orang duk tengok ni. Hamba Allah tu duk bercakap, duk hantam sana sini, berjuta orang tengok. Sesat habis semua. Dia menyesatkan orang. Dia tak tahu kata sebenarnya diri dia lah balik. Yang dituduh orang sesat tu balik kepada diri dia. Allah. Minta Allah selamatkanlah kita daripada musibah, fitnah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga serta anak-anak kita, jiran-jiran kita, seluruh masyarakat kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita. Tolong selamatkan kami ya Allah. Amin. Tolong selamatkan kami, tolong jelaskan kami, tolong huraikan kami, tolong leraikan kami, tolong bagi tahu kepada kami hak yang sebenar. Tolong bagi kami ini duduk dengan para arif billah, para ulama, para awliya. Selamatkan kami zahir dan batin ya Allah, dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semua ni yang hadir di sini ni. Saya dekat tu ya boleh cakap mana ni. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nak cakap tak banyak. Cuma saya nak cerita tentang teori cahaya. Jadi yang bukti kata diri kita ni daripada cahaya. Cuba kita tengok, kita tidur dalam tempat bercahaya, kita rasa macam mana? Tidur tak jerak, kita rasa hidup. Tapi bila kita tidur tempat gelap, kita tidur nyenyak. Kita seolah-olah hayat tu dia tak aktif, badan kita tak aktif dengan cahaya. Kalau tak kena cahaya, itu menunjukkan bahawa diri kita ni semua ni asal daripada cahaya, dia memerlukan cahaya. Kita tengok benda pun dengan cahaya yang kosong ni, dalam ni semua ada cahaya hijau apa semua ada. Bila tu terpancar pada satu warna biru, dia akan keluar biru. Itu teori cahaya lah cerita. Nak cerita tentang nur tu. Yang sebenarnya nur tu. Memang kita asal daripada nur. Jelas dan nyata. Pernah terjadi pada saya masa saya duduk di Jepun. Saya dulu ngaji sana, duduk Jepun. Bila saya dari tekanan pressure, saya rasa alam ni dah blind. Saya panggil Nur Muhammad. Masa tu saya tahu Nur Muhammad ya. Tentang Ma'rifatullah ni saya tak tahu lagi. Saya belajar daripada orang tua kampung saya. Dia masuk terus kot ni. Dia meliputi saya. Saya nampak cahaya tu. Saya minta tolong dia sebab saya tak boleh nak berhadap dengan apa yang saya nampak ni. Saya nampak dunia ni dah lain lah. Itulah hasil daripada orang tua ajak saya tentang Nur Muhammad tu, tentang hikayat Nur Muhammad, Nabi bulan-bulan, Nabi cukup janggut. Ada adalah hikayat tu, buku yang kecil tu. Itu ya yang macam Syekh kita kata tadi. Memang dia lah yang ajak bumi bersyahadah, dia ajak angin, ayak, api. Bumi yang ikut, lain tak ikut semua ni. Semua berbalah-balah. Sebab saya terlalu asyik dengan cerita Nur Muhammad ni, sampai berlaku tu, sampai saya panggil, mana Mat? Masuk ni. Itu saya nak cerita bila saya tak boleh. Sekejap lagi bila dah dia itu saya nak tak boleh lah. Hari ni pun saya tanya tadi saya cerita kat mak anak saya apa tentang Nur Muhammad, tentang macam mana tu berlaku antara Nurullah dengan Nur Muhammad tu, berlakunya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan kita cakap mulut, ini memang realiti, nampak dan berlaku. Kita nak kata apa, dalil apa lagi? Real perjalanan. Itu perjalanan yang memang saya lalu. Sebab tu saya bila
Pak Syekh ni Syekh Aziz pergi kampung saya cerita tentang Nur Muhammad tu. Dia macam kata macam benih duk tunggu hujan turun. Bila hujan dah tiba, dia akan tumbuh benih tu. Ini saya tak boleh lah kalau dia tengah cakap itu ya. Dia boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap sikit lah. Biasa akan cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azim, Ustaz Kak Aziz sudi kongsi ilmu dengan saya dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billah. Saya tak ada apa nak cakap pada malam ni. Ni betul ni memang saya tak nak cakap apa-apa malam ni. Tapi saya minta Ustaz Aziz, saya tak tahu ni memang datang gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta apabila getaran dah sampai ni, saya minta Ustaz Aziz menceritakan tentang di antara Nur Muhammad dan Nur Zat Allah tu apabila dia datang. Dan Nur Muhammad tu dia, saya sebelah sikit je saya dapat cerita sikit ni yang saya perdengarkan dahulu sampai dia bawa kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersyahadah di antara yang menyaksikan syahadah tadi tu. Siapa yang menyaksikan syahadah tadi tu? Iaitu dia lah yang sebenarnya. Jadi penyaksian di antara Nur Muhammad dan Nur Zat Allah tadi tu, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu betul yang dikatakan syahadah yang sebenar-benar syahadah. Saya mohon Ustaz Aziz menceritakan tentang sebab saya nak sambung daripada getaran daripada mengamal kita, insya-Allah. Silakan, insya-Allah. Bismillah. Ya, Arif cakap ni. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kita hidup, dan hidup ini juga menunjukkan diri dia juga yang menunjukkan dia hidup. Sedikit perkongsian berkaitan tentang perjalanan kerohanian saya sendiri. Sebagai seorang remaja yang pada zaman kini begitu sukar kerana telah bercampur baur dengan agenda-agenda yang telah dibawa oleh Yahudi. Jadi remaja-remaja lah yang banyak terpengaruh dengan agenda-agenda Yahudi ni sendiri, termasuklah saya. Jadi apabila yang di mana dikatakan kita dapat remaja yang dapat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal diri, mengenal Allah, itu yang dikata benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala memilih diri kita sendiri. Jadi apa yang dikatakan ilmu kenal diri, kenal Allah ini amat berharga. Jadi saya nak mengatakan pada diri saya sendiri untuk betul-betul menghargai apa yang dikatakan kenal diri, kenal Allah ini. Begitu sukar hari demi hari untuk kita berlawan dengan hawa nafsu kedirian kita.
bukan senang kita nak mengatakan hilang keakuan diri kita. Kita boleh menyebut, tapi dalam hati kita, kita tak tahu. Masih ada lagi keakuan diri kita. Jadi, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat yang dikatakan berita gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam mana? Kegembiraan, syukur bila dapat ilmu mengenal diri, mengenal Allah, rasa tu macam mana? Remaja pendengar YouTube tu semangat, mana anak rasa seronok dapat dengar, bahagia, tenang, anak sedikit pendengar itu. Saya berasa sangat bertuah dapat mendengar ceramah tentang kenal diri, kenal Allah dari usia yang muda, usia remaja. Saya rasa sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi, teman-teman sahabat kita, tok ayah kita semua tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Sebab tidak ada kalam kita, la mutakalimun, tidak ada perkataan kita melainkan perkataan Allah. Bila masa akan jadi perkataan Allah? Bila kita tidak lagi merasa ada keakuan diri. Dan memang pun kita dah memang tak ada pun. Yang ada adalah ni semua cerita-cerita dia, kisah-kisah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih Alhamdulillah kepada semua yang bertukar berkongsi pengalaman. Sama mana Ustaz Fadil Ustaz Auza'i menceritakan tadi tentang lagi pencerahan tentang Nur Muhammad, Pak Lang macam mana nak menegaskan, mengukuhkan lagi apa yang kita telah tahu. Kamal kita ceritakan tadi bagaimana dia sejak daripada remaja lagi dia dah diperdengarkan ilmu ni, kefahaman ni. Jadi itu mengukuhkan kehidupannya ke depan dan menyebabkan ringan kehidupan kita ke depan. Bukan dengan yang lain, melainkan Allah lah yang ke depan. Setiap saat tu maknanya Allah lah yang ke depan. Nurnya yang suluh kita ke depan. Bukan atas ilmu kita, bukan. Kekuatan kita tak ada. Ke depan kita sesaat ni pun dengan suluh Nur Muhammad, Nur Zat Allah Ta'ala tu yang ke depan dulu. Bukan kita. Itu yang nak dijelaskan oleh Tuan Kamal tadi. Dan juga saudara-saudara kita ucapkan kesyukuran, mana Arif
mana remaja yang mengalami sendiri cerita ni, bagaimana kenikmatan rasa tadi kehidupan dia tu dengan remaja-remaja yang ada sekarang ni, yang banyak terikut rentak-rentak Yahudi, sistem-sistem Yahudi. Kita tengok sedih. Tapi Alhamdulillah dapat Allah Ta'ala asingkan daripada kita mengikuti sistem tu tadi. Dan kita terus diteguhkan Allah duduk dalam majlis ni untuk terus kita mengesakan Allah. Tak ada lagi yang lebih manis, tak ada yang lebih bahagia bagi kita Allah bagi, melainkan Allah lah, di sisi Allah lah, hingga hilang keakuan diri kita. Alhamdulillah, syukur. Tadi ada soalan tadi daripada Syekh Latif mengatakan nakkan rasa antara Nur Muhammad dengan Nur Zat Allah Subhanahu Taala. Tapi sebenarnya apa pun yang dikatakan oleh Ustaz Auza'i tadi, untuk nak dijadikan tadi ketika Allah Ta'ala sendiri tu, esa dia sebenarnya bila-bila pun dia esa juga. Tetapi Allah waktu nak menciptakan dari keesaannya tadi, alam ahadah, untuk diwahdahkan. Ahdah, wahdah. Iaitu wahdah tu tempat Nabi Muhammad ataupun Nur Muhammad. Tentulah mengeluarkan kalam. Tapi kalam tu tanpa huruf, tanpa perkataan. Dia berasa. Nur Zat Allah Ta'ala ni berasa tu tadi. Nur Zat Allah Ta'ala ni berasa ingin dikenal. Itu perkataan yang kata Ustaz kata tu kalam pertama. Betul lah. Pertama yang Allah jadikan adalah kalam. Tapi kalam tu bukan makhluk. Kalam. Dialah dia yang berkalam. Maknanya mengatakan ingin aku dikenali, maka dia tajalikan. Jadi itu yang saya cakap tadi, Nur Muhammad tu bukan makhluk. Dia tajalikan untuk dia apa? Kalam tadi ingin aku dikenal. Jadi dia asyik tu baru dia keluarkan kalam. Ingin aku dikenali, terus keluar dua pancaran nur. Nur Muhammad dan Nur Zat Allah SWT. Yang kita main nyorok-nyorok tu senang cerita. Tapi sebelum kan dia asyik dulu. Berjuta tahun entah berentah. Bahasa orang dulu kata, entah berentah. Tak tahu berapa juta tahun Allah asyik dengan diri dia sendiri. Cukup dia tak perlu jadikan apa-apa. Belum ada kalam, belum ada apa lagi. Jadi bila dia ingin dikenali, itu kalam lah tu. Ingin dikenali lah tanda dia nak keluarkan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ingat dia dulu padahal pancaran tu keluar serentak. Masing-masing kata dia dulu. Padahal serentak. Tapi sebenarnya Nur Zat Allah Ta'ala dia berselindung di dalam diri Nur Muhammad. Maka tu dia suruh cari Nur Muhammad mana pergi. Nur Zat Allah dah memang dalam diri Nur Muhammad. Kau nak nyorok mana dia tahu semua. Kan? Kalah. Mana Nur Muhammad kata, baik Nur Muhammad, kau cari aku pula. Kata Nur Zat Allah. Dia tak keluar apa sebenarnya, dia sembunyi dalam Nur Muhammad. Nak cari ke mana? Tak jumpa-jumpa. Tak jumpa-jumpa. Bawah. Bahkan kau lah kata Nur Muhammad. Perkataan tu. Dalam keadaan dia merindui sangat. Masa dia dah tahu Nur Zat Allah Ta'ala tu terlebih dahulu. Maka dah entah berentah berjuta tahun, kita pun tak tahu, asyik rindu dia sebut. Baru terpacul. Waktu tu keluarlah, asyhadu alla, engkau lah Tuhan. Engkau lah. Tak ada yang lain melainkan engkau lah. Baru dijawab oleh Nur Zat Allah Ta'ala, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka itu Nabi Muhammad menyebutkan Muhammad Rasul itu bukan Muhammad dia, Muhammad yang Nur Muhammad. Nabi Muhammad pun bersyahadat juga, tapi Muhammad tu bukan dia, Muhammad yang batin dia tu tadi, yang awal dia tadi. Ada yang cakap, macam mana Nabi Muhammad dia cakap pada diri dia sendiri. Tak, sebenarnya kita kena macam diri kita. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin tu bernama roh. Jadi roh kita kan siapa ibu dia? Bapa tubuh Adam. Kita ni bapa tubuh kita Adam. Tapi bapa roh, abu roh kita adalah Nur. Di situ harus makrifat kita. Di situ harus makrifat. Maka tu dia pakaian tu tadi. Kul in kuntum tuhibuna Allah Ta'ala kata kita ni suruh ikut kepada roh tu lah.
supaya kita tenggelam dalam roh kita tenggelam dalam Muhammad lah. Itu dia kata ikuti. Fattabi'u ni. Ikuti yang mana satu? Ya luar tu biasalah ikut yang dalam tu kita nak ikut sampai tak ada kita. Yang ada dalam diri kita adalah Muhammad. Dan Muhammad tak lain adalah pesuruhku. Tak lain pesuruhku adalah sirrullah aku. Jadi Muhammad tak lain engkau ni menyatakan aku. Tu rahsia tadi. Nur Muhammad tu menyatakan mana tak lain Muhammad tu adalah dia bukan makhluk. Muhammad tu bukan makhluk. Maka tu dia kata Muhammad mula-mula dia suruh kata aku ni sama macam kalian. Dia ana basyarum sama. Namun tu wahyu yang datang tu tadi. Yang daripada Allah tu tadi yang kita nak kena tahu. Dia tu lain. Jadi kita gitu juga. Yang datang kat dalam diri kita tu bukan diri dia luar, diri tubuh, diri hati, diri nyawa, diri roh. Tapi kita nak kenal keempat-empat ni sampai kita tahu diri roh. Baru kita tahu roh ni urusan Allah. Baru kita tahu kita bergerak atas gerak Muhammad, gerak Allah, gerak Muhammad sampai pada gerik kita terus keluar. Jadi gerakan-gerakan tu semua berasal daripada dia lah. Tak ada yang la tataharraku zarratan illa tak ada halus zarah mana pun temunya atas sekalian ni Allah yang jadikan. Apakah Allah tidak mengetahuinya? Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Tapi kita bila kita tak faham ni manusia gitu kata Allah SWT. Bila dia bagi nikmat oleh Allah di zaman Rasulullah, dia puji Muhammad lah. Muhammad memang baguslah, banyak nikmat aku dapat lah. Bila kena ujian, dia salahkan Muhammad. Apa agama Muhammad ni? Dia salahkan Muhammad. Lepas tu Allah jawab. Katakan ini baik atau buruk, apa semua dari aku. Tak ada pasal Muhammad. Maknanya di zaman Rasulullah pun Allah suruh mengatakan semua ni baik atau buruk, Allah yang marajal bahraini yal taqiyan. Apa maksudnya Ustaz? Berjalan bahtera di lautan pertemuan. Tu. Lautan-lautan tu semua Allah yang jadikan apa. Dan Allah bagi tahu, dia kata perahu yang berlayar di lautan tu kan daripada kayu, daripada pokok kan. Allah sendiri mengaku tu aku punya. Kalau kita fikir ikut akal, mana boleh manusia yang ciptakan tu pokok tu dia tebuk, dia jadikan. Kalau ikut akal manusia memang gitu. Dia tetap anggap apa ni Allah Ta'ala kata dia mengaku dia punya. Padahal kita tak pandang bahawa pokok tu, kalau tak ada pokok tu manusia boleh dapat buat kapal. Jangan manusia ni bila macam handphone kita lah, bila dah jadi handphone macam tu canggih, kita lupa bahawa rasanya itu Allah Ta'ala punya material semua tu. Kita tetap kata Nokia lah, Samsung lah, Apple lah, macam-macam lagi. Sebab kita nampak tu. Sebab tu kita kesesatan. Kesesatan dia ke situ lah. Sebab kita nampak itulah. Kita tak nampak esa. Dia kan, segala-gala dia esa. Kita nampak tetap juga 1 campur 2, 3. 3 campur 3, 6. Kita tak nampak kalau Allah kata 7, 3 campur 3, 7, kita kena ikut 7. Walaupun sekalian manusia kata 6. Tu pasal ilmu Allah tu hakim, bijaksana, irfan, bijaksana, kepandaian Allah tak ada siapa boleh challenge. Kalau 6 campur 6 kau pandai, kau cakap 12, kalau kata 13, kita tak boleh nak. Itu kita kena belajar begitu. Tu tauhid tu kena belajar gitu. Kau tinggi hebat macam mana pun dapat mengelak daripada hujan. Kalau Allah kata hujan. Tak sepen kau kata tak hujan, aku dah buat dah. Tak, kalau kata Allah kata hujan, kau sepen kau kata tak hujan, kau dah buat macam-macam. Tapi Allah kata hujan, hujan. Tu tadi. Nampak? Duduklah di dalam tadi saya cakap tadi, dalam keasyikan. Keasyikan ni macam mana? Bila kita dah benar-benar mentauhidkan Allah, dah hilang keakuan diri, dia akan timbul ruhama ubainahum. Kita dah buang asidah walal kufar, tandanya kita akan jadi kasih sayang. Umatku terpecah pada 73 golongan, hanya satu je. Ahli sunnah wal jamaah kan.
Tapi yang satu tu kita perlu ingat, jiwa orang yang salih sunnah wal jamaah tu, dia ahli Allah. Dan dia hidupkan sunnah. Apa sunnah tu? Tak ada keakuan diri. Baru dia boleh wal jamaah. 70 tua yang tak diterima tu dia boleh bawa beliau. Rasulullah boleh terima, Allah boleh terima. Bukan melekehkan yang 72. Itu ahli sunnah wal jamaah yang original. Yang daripada Rasulullah SAW sendiri itiraf. Ini umatku yang betul-betul aku pilih. Mereka ni satu, tapi dia boleh 72, dia boleh satu kan. Itu maknanya berat tanggungjawab. Beban yang dipikul oleh ahli sunnah wal jamaah. Bukan kata kita masuk persatuan senang bayar bulan-bulan. Itu persatuan. Kita nak betul-betul asliah kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri je mesti jadi ahli Allah. Ahli Allah tu apa? Dia tahu, kenal diri, kenal Allah. La ilaha il. Tak ada. Maksudnya sunnah yang pertama Rasulullah, apa dia sunnah dia? Tak ada keakuan diri. Semua para nabi, para rasul, wali Allah, tak ada dah keakuan diri. Jadi mereka tak ada kerisauan dah. Mereka tak ada. Dia sentiasa yang risau, dia ada keakuan, dia risau. Di situ sunnah. Jadi boleh kita hidup sunnah-sunnah yang lain, mudah kita nak ikut. Kita tak berbalah dah. Tak berbalah dah. Yang buat berbalah tu sebab apa? Dia hidupkan sunnah yang lain, tapi sunnah yang ni dia tak pegang. Iaitu keakuan diri masih. Itu sunnah yang ibu asas adalah tak ada keakuan diri. Berbalik pada la ilaha illallah, tak ada. Tapi dia tak mengaji dan tu, setan iblis telah berjaya menggoda dia untuk tidak dia pelajari ilmu kenal diri, kenal Allah. Padahal itu dah adalah asas la ilaha illallah. Adam, Nabi Allah. Yusuf, Nabi Allah. Musa, Rasulullah. Semuanya Nabi. Gelaran Nabi adalah dia dah diiktiraf tak ada keakuan diri. Itu makna Nabi. Memang dah tak ada keakuan diri dia dah. Dan dipelihara oleh Allah tanpa ada rasa keakuan. Itu Nabi lah. Kalau Rasul ni pesuruh Allah, dia menjalankan suruh-suruhan Allah. Nabi apa sebab? Nabi dia untuk satu kawasan aja. Kecil. Rasul, umat dia ramai. Itu bezanya Nabi dan Rasul. Jadi kita tengok. Taraf wali tu ada grade-grade wali. Ada yang biasa, rijalul ghaib, rijalul bakhar, dia rijal. Lepas tu bawa naik atas pada rijal tu, kutubul ghaus yang paling tinggi. Jadi dia punya ranking dia. Ada yang elit, ada yang wali biasa. Jadi tak apa. Yang pentingnya bukan kita nak jadi wali, kita nak jadi hamba Allah. Ikut aja apa yang Allah Ta'ala aturkan sistem tu, kita redha apa jadi ke depan kita. Bersedia untuk sentiasa dengan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Sentiasa rasa dengan Allah, tak ada keakuan diri dan tak butuh. Sentiasa mengikuti sembah apa yang Allah persembahkan, baik atau buruk, kita tak butuh. Sebab kita siapa nak ubah Allah Ta'ala punya kebijaksanaan? Dia jadikan tak baik tu sebenarnya baik di sisi Allah. Kita tak faham. Tapi Allah tu bijaksana. Dia jadikan tak baik tu terima aja. Tu baik sebenarnya. Dia irfan Allah. Kepandaian Allah ni, ya Allah. Kita tak boleh baca. Lebih baik Allah Ta'ala kata kau serah pada aku je. Dan kau redha je apa susunan baik atau buruk ke depan. Yang kau risau. Yang risau kau jangan ada keakuan tu yang kau risau. Punah, renahkan hati kau semua. Renyah semua, buang semua. Tak ada, hancur diri kau yang adanya. Macam mana kita dah diceritakan kapal tu tengah lautan, dah dipukul ombak, satu kayu pun tak dapat kita nak berpaut, lemas kita di tengah lautan. Di waktu tu kita hanya berpaut kepada Allah. Di situlah hidup kita, di situ sebenarnya. Seperti ibarat dah telur di hujung tanduk. Harapan kita yang boleh berdiri telur kita tu maknanya di atas tu hujung tanduk tu hanyalah Allah. Selalu hidup kita begitu. Kalau kita nak rasa kita boleh habis. Sebenarnya kita tak berpegang kepada Allah dah. Maknanya mensekutukan Allah. Kufar. Wa na'udzubillah. Saya rasa cukup tak dapat kita faham bahawasanya keasyikan tu tadi. Akan timbul rasa rohama ubainahum. Bila kita dah betul-betul. Sebab itu Allah bila dah keasyikan, Allah ingin dikenali untuk ditunjukkan Rahman Rahim je lah. Rahman Rahim Allah. Jadi kita dah betul-betul mengesahkan Allah, hilang keakuan diri, tandanya hidup kita sentiasa mandang dengan kasih sayang. Kasih sayang ada.
Tu urusan orang mukmin, kata Rasulullah. Dia ni baik ke buruk, suka terima aja. Semua bagus. Tak ada yang tak bagus. Urusan orang mukmin, orang yang dah kenal diri, kenal Allah ni, para rasul, para nabi, dia sendiri baik ke buruk, apa berjadi pada dia, bagus semua. Susunan Allah tu cantik. Baik. Di situ insya-Allah ya. Saya rasa kita sama-samalah Bang Harun ni. Saya minta maaf salah silap saya kasar bahasa yang menyampaikan ada keakuan diri. Terima kasihlah perhatian semua. Kita sama-sama sungguh-sungguh ajakkan. Ajakkan tu penting. Bila kita dah dapat ni, tandanya ajakkan kasih sayang. Iaitu ajakkan kasih sayang ke mana? Sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesahkan. Itu ajakkan yang paling best sekali. Ya. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Fad'uni fi ibadi. Allah akan masuk kita dalam golongan orang yang hambanya yang benar-benar beribadah. Siapa tu? Para rasul, para nabi, wali Allah, Nabi Khidir. Kita tergolong dalam kumpulan dia. Semua kenal kita dah ni. Walaupun kita tak berapa kenal tu, ahli-ahli fad'uni fi ibadi, tapi diorang tu semua kenal kita. Tapi insya-Allah satu hari nanti kita pun akan kenal dia satu persatu. Dia semua dah adalah bahagian daripada kita. Kita bukan bersendirian. Kita bersama dengan para rasul, para nabi, para wali Allah, para. Jadi jangan risau. Ya, kita yang risau ada keakuan diri. Insya-Allah. Ya. Sudah ingin, terima kasih. Alhamdulillah wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Nabi.